Marilah kita tetap bersabar untuk melaksanakan segala titah-titah dan perintah-perintah yang ada dalam agama kita. Apa yang dia suruh pada kita, kita buat dalam keadaan sungguh-sungguh. Apa yang dia larang kita daripadanya, marilah kita tinggalkan benda itu jauh-jauh, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hari yang ke-21, tuan-tuan. Ya, tak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita pergi. Bagaimana keadaan kita? Bergembira kerana nak menyambut raya, atau tetap kita berasa bersedih kerana Ramadan akan meninggalkan kita, walhal belum tentu lagi kita dapat segala kelebihan dan kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala bagi kita. Terutamanya, tuan-tuan, pengampunan daripada dia. Hidup ni tak ada benda yang lebih tinggi, yang lebih besar pada kita hamba dia ni kecuali keampunan daripada dia. Maka disediakan Ramadan, tuan-tuan, satu bulan yang terbuka luas untuk mendapat keampunan. Tetapi kalau tak dapat pada bulan Ramadan, bulan lain jadi payah, tuan-tuan. Kan itu dia kata celaka manusia ni, ialah ketika dia meninggalkan Ramadan, dosa tetap tidak diampunkan. Syaqiya abdun adraka Ramadan fan salaha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba itu bila dia dah mendatangi Ramadan kemudian meninggalkannya, dosanya tetap tidak diampunkan. Jadi kerana itu marilah kita sentiasa beristighfar, tuan-tuan, benar-benar mengharap daripada dia Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita dan kita perbaharui hidup kita dengan ketaatan hanya pada dia, tuan-tuan, insya-Allah. Kita sambung lagi bacaan kitab kita, tuan-tuan. Pada masa yang sama, kita terlupa, tuan-tuan, bulan Ramadan ni dia memudahkan bagi kita untuk kita benar-benar menjiwai ilmu-ilmu ni. Sebab nafsu kita ni, tuan-tuan, berjaya ditundukkan dengan izin dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tapi cumanya kadang-kadang kita tak sedar, tuan-tuan. Maka bila kita tak sedar, keluar Ramadan, perangai kita kembali macam perangai lama. Itu jadi masalah. Baik. Keutamaan amalan yang memberikan manfaat kepada orang ramai daripada amalan yang memberi manfaat untuk diri sendiri sahaja. Termasuk ke dalam perkara yang sedang kita bincangkan adalah amalan yang memberikan lebih banyak manfaat dan faedah bagi orang ramai adalah lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada amalan yang hanya memberikan manfaat kepada diri sendiri ataupun golongan yang lebih sedikit. Kerananya jenis amalan berjihad adalah lebih utama dan mulia daripada jenis amalan menunaikan fardu haji ke tanah suci, tuan-tuan. Kalau kita ingat apa yang kita baca, ialah sebelum pada ini pun dia sebut tentang amalan mengerjakan haji. Dan sedangkan di situ ada keutamaan-keutamaan yang lain yang lebih mendesak, bukan atas diri dia tetapi atas umat Islam yang ada di seluruh dan di merata tempat. Jadi ini benda yang diulang kerana tak dilihat padanya suatu kesilapan yang ketara yang dilakukan oleh umat Islam, kerana mementing ataupun mendahului diri dia dalam keadaan orang ramai mengharapkan daripada dia. Kerana itu dia tekankan di sini amalan yang mendatangkan manfaat kepada orang ramai adalah jauh lebih baik daripada amalan yang mendatangkan manfaat pada diri dia atau kepada golongan yang lebih kecil. Cumanya bagaimana kita nak menghidupkan suatu kekuatan, tuan-tuan, sebab pada hakikatnya, tuan-tuan, manusia ni lebih pentingkan diri sendiri, tuan-tuan. Itu yang ada, tuan-tuan. Jadi kehendak Allah dan ketetapan dan ketentuan Allah ni, tuan-tuan, dia beza. Dia nak manusia supaya dia mementingkan orang lain sebagaimana diri dia sendiri, tuan-tuan. Itu yang dia kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafs. Tak beriman kamu, tak percaya kamu. Tak percaya apa, tuan-tuan? Tak percaya kamu dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Tak percaya kamu tentang penyataan Allah Ta'ala kamu orang beriman ni bersaudara, sehinggalah kamu kasih sayang dengan orang lain, dengan orang Islam yang lain,
Ya tak? Seperti mana kamu kasih diri kamu sendiri. Dan bila kita kasih orang, tuan-tuan, lebih apa ni, macam kita kasih diri kita, mana kita akan buat sesuatu yang akan mendatangkan manfaat kepada manusia itu sendiri. Kerana itu, tuan-tuan, ya tak? Kita kena fikir. Nabi SAW dalam satu hadis dia ada menyebut, ya, dia kata apa di sana? Dia kata, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis salat wala syiyam bal bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus warahmati bikulli muslim. Umat aku mulianya, ya tak? Mulianya umat aku ni, tapi dia tak masuk syurga. Dia tak masuk syurga dengan kerana banyak solat atau dengan banyak puasa. Tak. Bahkan mereka masuk syurga dengan apa? Bisalamati sudur, hati yang terpelihara. Kemudian wasakhawatin nufus, jiwa yang pemurah, jiwa yang mulia, jiwa yang pemurah. Dan warahmati bikulli muslim, mereka hidup, mereka berkasih sayang dengan semua orang Islam. Dan ujung ni, bila berkasih sayang dengan semua orang Islam, makna dia tidak sanggup dan dia tidak akan tergamak untuk membiarkan orang Islam yang lain dalam keadaan terbiar, sedangkan dia mempunyai kekuatan dan kelebihan. Itu dia jadi. Ini yang dia kata kena bentuk, tuan-tuan. Tetapi kita ni, di dunia ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala yang maha agung, adil, saksama, bijaksana, tuan-tuan, dia menjadikan kita, bermula padanya, tuan-tuan, dia sentiasa mahu hamba dia itu dalam keadaan mulia. Maka dijadikan pada kita akal. Dia bagikan kita akal supaya kita dalam keadaan mulia. Diuji kita dengan nafsu. Tu yang hari ni, tuan-tuan, kalau kita nak tengok manusia tu mulia dan berjaya, mereka memanfaatkan akal. Tapi yang rosak, binasa, mereka tunduk pada nafsu. Ini beza dia, tuan-tuan. Tak ada benda lain. Inilah dia dua perkara yang mesti kita ambil tahu dan kita ambil berat. Iaitu kalau mahu kemuliaan, maka memanfaatkan akal. Tapi kalau tidak, nafsu akan merosakkan kita. Dan kita yang mementingkan diri kita, kita yang mementingkan kelompok kecil di kalangan kita, apa siapa? Adakah di atas kebenaran akal atau nafsu? Jawabnya nafsu. Kerana itu bila Nabi sebut, bukan kerana banyak solat, bukan kerana banyak puasa, tetapi dengan sebab hati yang terpelihara, jiwa yang mulia, iaitu jiwa pemurah, dan juga berkasih sayang dia dengan semua orang Islam. Cuma, tuan-tuan, saya kadang-kadang khawatir bila sebut Nabi kata bukan kerana banyak solat dan bukan kerana banyak puasa. Saya nak tanya, tuan-tuan, penting tak kita banyak solat? Dan Nabi kata bukan kerana banyak solat masuk syurga. Takut nanti kita dengar macam tu, dia kata, oh, tengok orang yang banyak solat ni pun tak tentu lagi. Sebab Nabi kata bukan kerana banyak solat. Jadi soalannya, kena banyak solat ke tidak? Pasal apa kena banyak solat? Nampak tak, tuan-tuan? Itu yang kita kata akal ni, tuan-tuan. Akal ini dia berfungsi. Yang akhirnya dia menghidupkan kekuatan pada keyakinan. Nafsu ni bagaimana kita nak tundukkan? Kalau kita tahu dia, ujian kita ialah di atas nafsu kita. Dibisik syaitan pada nafsu kita. Kita ni ngaji ni pun, tuan-tuan, dibisik. Hebat dah, orang lain tak mengaji, kamu mengaji. Jadi kita sekadar ambil mengaji saja, tak sempurna kepada tuntutan dia. Kita keluar, kita rasa megah dan bangga, rosak. Sebab akhirnya di atas nafsu. Jadi bagaimana nak tundukkan nafsu? Keyakinan yang namanya iman. Tapi imannya macam mana? Yang sempurna. Bagaimana kita nak menghidupkan iman yang sempurna? Akal yang menghidupkan keimanan. Kerana itu kita kena faham, akal di atas 3 faktor, iman juga di atas 3 perkara. Yang ini kita mesti jaga. Tinggal walaupun satu, maka nafsu kembali berkuasa. Itu benda dia, tuan-tuan. Penting tak banyak solat? Penting.
Itu kita bicara lain, tuan-tuan. Tetapi ada tak kita dengar di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberi peringatan dan amaran celaka bagi orang yang solat? Ada? Pasal apa? Ada tak kita dengar Nabi SAW menyatakan di sana kamin sa'im laisa lahu min siyami illal jumwal atas? Ada tak? Ada kan? Apa makna yang saya baca tadi? Pasal selalu sangat ustaz-ustaz sebut kamin sa'imin, berapa ramai yang berpuasa yang tidak dia dapati dari puasa dia kecuali lapar dahaga. Betul tak? Ada tak ada? Pasal apa jadi gitu? Puasa dah, tahan diri daripada makan dan minum, daripada syahwat, tapi tak dapat apa, letih. Pasal apa? Pasal mereka-mereka ini menghidupkannya di atas nafsu, bukan di atas kebenaran. Itu kita kena faham. Nafsu-nafsu ni dia bukan ngajak kita buat benda jahat je. Kadang-kadang benda yang diperintah dia suruh kita buat juga, tapi tak sempurna pada ilmu. Tu nafsu. Sebab nafsu ni suka kita buat, tak suka kita tinggal. Tetapi kalau di atas keyakinan, suka kita buat, tak suka pun kena buat. Tu beza dia. Sebab hari ni tuan-tuan, orang suka solat tuan-tuan, Alhamdulillah, tapi selepas solat ada mengaji dia tinggal. Pasal apa? Kalau di atas keyakinan, solat dia suka dia solat, mengaji dia tak suka dia mengaji. Tapi kalau nafsu, tuan-tuan, solat dia suka dia buat, mengaji dia tak suka dia tinggal. Ini yang perlu kita sedari dan perlu ada kekhawatiran dalam diri kita, kerana kita rasa kita dah hebat, tapi pada masa yang sama nafsu sedang menguasai kita. Betul ke tidak betul tuan-tuan, di awal Ramadan ramainya orang datang untuk solat secara berjemaah, kan? Tapi sekarang ni dah masuk pertengahan, adakah dia bertambah atau berkurang? Kan? Pasal berkurang. Kalau di atas kebenaran, mula Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan, dia tetap dan dia kekal. Tapi kalau di atas nafsu, suka, dia datang. Tengah-tengah, udah berat. Ujung-ujung, udah malas. Tinggal. Ini hakikat dia. Mana dia? Jadi akal mesti disempurnakan di atas 3 perkara, sehingga menghidupkan keimanan di atas 3 perkara, barulah nafsu itu tertunduk. Itu hakikat dia. Ya, kita baca lagi. Ada. Apa 3 perkara itu saya mana tahu, orang tak tanya. Orang tak tanya, saya tak beritahu lah. Sampai sudah kan ada soalan semua senyap belaka. Itu jadi susah kita ni. Tuan-tuan, dengar macam tu, bagus juga ni kan, 3 ni. Ya tak? Apa benda 3 tu kan? Nanti kalau katalah kita datang ni tuan-tuan, isteri kita pun datang sama, balik rumah, abang apa 3 benda tu? Mana abang tahu? Abang tak tanya. Tu siapa suruh abang tak tanya? Tuan-tuan, budaya kita tuan-tuan, dengar je. Tapi kalau pasal dunia yang sementara ini, untuk dapat manfaat-manfaat yang kita nampak padanya, bukan main lagi kita kuat bertanya tuan-tuan. Pasal apa jadi gitu? Tuan-tuan, jadi banyak hari ni saya letak depan tuan-tuan ni, dia banyak tanda soal. Kalau tidak, pergi cari. Sebab itu dia hukum akal. Baik, tak apa. Jadi benda ni tuan-tuan, makna beramal dengan sesuatu amalan yang mendatangkan manfaat kepada orang ramai, lebih utama daripada kita beramal yang ianya bermanfaat untuk diri kita atau satu kumpulan yang kecil. Yang lebih berat lagi tuan-tuan, yang saya nak sebutnya, kalau kita dah sebut tadi, berjayanya kita di atas kebenaran, rosaknya kita di atas nafsu, maka kalau kita beramal untuk manfaat kita dan kumpulan yang kecil, kalau ianya di atas nafsu, rosak. Dia tak kata rosak tuan-tuan, tapi dia kata lebih afdal. Tapi kita letak 2 tuan-tuan, beramal di atas kebenaran membawa kepada kejayaan, beramal tunduk pada nafsu membawa kepada kerosakan. Itu saja, tak ada orang kata lain yang boleh diberi kepadanya. Kan itu dalam Al-Quran disebut fattabi'ha, ikutlah kebenaran, wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, jangan tunduk kepada nafsu. Nafsu bukan di atas ilmu. Tuan-tuan, nafsu desire yang melampau. Tuan-tuan, dia bukan needs itu satu benda keperluan, tapi dia suatu keinginan yang melampau. Tuan-tuan, ini masalah dia. Itu yang ada. Jadi kita perlukan tundukkan dia, kan itu kekuatan. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni tuan-tuan, mereka menundukkan nafsu tuan-tuan, dan amalan mereka semuanya ada manfaat untuk akhirat.
Kita buat kerja amalan yang mendatangkan manfaat pada orang ramai, ya tak? Adakah itu amalan yang akan bawa kebaikan untuk akhirat? Ini dia kata wa amila lima ba'dal maut. Tapi kalau kita beramal, kita pentingkan diri kita kerana nafsu, kita fikirkan tentang kelompok kita kerana nafsu, ini amalan yang merosakkan akhirat. Semoga Allah pelihara kita. Ya. Baik. Jadi kena tanam azam tuan-tuan. Lepas benda ni, kalau saya lihat di sana ada keperluan untuk orang ramai, saya nak bagi. Suka saya bagi, tak suka saya bagi. Sebab atas nama keimanan, ini dia jalan dia. Saya bersyukur dan saya bangga, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, kita pernah sebut sebelum ni tentang malaikat tak? Setiap subuh ni tuan-tuan, malaikat, ada 2 malaikat akan mendatangi kita. Alhamdulillah. Maka dia akan mendoa. Satu malaikat kata, ya Allah, ya Tuhan, kami tambahkan atasnya nikmat pasal dia sudah bersedekah pagi ni. Ada satu lagi dia kata, ya Allah, datangkan keburukan padanya pada hari ini dia tak bersedekah. Saya nak beritahu ni sebab saya, wallahi tuan-tuan, saya dapati di masjid ini, subhanallah, ramai yang datang, mereka terus ke tempat-tempat untuk meletakkan sedekah mereka. Saya nak mereka tahu supaya mereka ini akan dapat kelebihan daripada sisi Allah, kerana malaikat akan mendoakan bagi mereka untuk ditambahkan bukan setakat duit yang kita sedekah, tapi satu kehidupan yang penuh diberkati dan dirahmati. Tuan-tuan, jadi kita buat ni jangan sia-sia, jangan tak, biar kita tahu tuan-tuan, biar kita tahu manfaat yang ada, ya, supaya insya-Allah kita cari manfaat itu mengikut jalan yang telah ditunjuk dan diajarkan kepada kita. Ya, nah, baik. Jadi hal itu kerana manfaat amalan menunaikan fardu haji hanyalah untuk orang yang menunaikannya sahaja, sedangkan manfaat berjihad, ya, adalah untuk seluruh umat Islam. Tuan-tuan, ini nampak tak tuan-tuan, berjihad dan pada jalan Allah. Berjihad ni apa tuan-tuan? Dia tulis berjihad, apa makna berjihad? Apa makna berjihad? Bersungguh-sungguh fi sabilillah, pada jalan Allah. Apa jalan Allah tuan-tuan? Sembah dan patuh kepada segala kehendak dia. Tu yang kata pada jalan Allah. Apa yang dia suruh kita buat bersungguh-sungguh, apa yang dia larang kita tinggal jauh-jauh, tuan-tuan. Itu dia kata yang kerja bersungguh-sungguh dia buat benda itu. Itu jihad. Berperang pun dalam jihad. Bila berperang dia bersungguh-sungguh untuk memenangkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Bersungguh-sungguh dia. Itu maksudnya, bukan bila jihad je mana perang dah. Tapi jihad ini bersungguh-sungguh dalam semua aspek kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dapat? Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini tuan-tuan disebut aja'altum siqayatan, tu kata, apakah yang memberi minuman kepada orang-orang yang menunaikan haji dan mengurus wa imaratul masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuan-tuan, ni Al-Quran tuan-tuan, yang kita akan sentiasa berjaya kerana Quran itu membawa kita di atas jalan kebenaran dan jalan kejayaan. Itu Quran. Manittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalal. Ikut Quran pasti di atas kebenaran, tinggal Quran bermulalah jalan kesesatan, tuan-tuan. Jadi Al-Quran kata, adakah kamu nak samakan orang yang dia meraihkan orang yang pergi haji, tuan-tuan, dan dia menghidupkan Masjidil Haram, dengan orang yang bersungguh-sungguh menghidupkan kehidupan pada jalan Allah Ta'ala? Mereka ini beriman pada Allah dan beriman pada hari kemudian serta bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, tidak sama. La yasnan indallah, tak sama, darjat dia tak sama, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah sambung lagi tanah, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maknanya orang yang berasa dia dah okey dah meraihkan orang ngejar haji, menghidupkan Masjid Haram, tuan-tuan, tetapi
tidak berjihad fi sabilillah dalam keadaan erti kata yang sebenarnya, Allah Ta'ala sebut Allah takkan bagi petunjuk pada orang yang zalim. Tuan-tuan, orang yang zalim ni pergi kepada, tadilah dia ada perbandingannya ialah orang yang dia buat kerja yang dia rasa mulia tapi bukan berjihad pada jalan Allah pada erti kata yang sebenarnya. Buat perbandingan, maka Allah kata dua benda ini tidak sama. Yang mulianya ialah orang yang berjihad, tapi orang yang tak berjihad, Allah kata wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tak bagi petunjuk pada kaum yang zalim. Ni tuan-tuan, kita hari ni tuan-tuan bukan sekadar minum haji tuan-tuan, ya tak? Minta maaf cakap lah tuan-tuan, ini ada recording ni tapi saya bertanggungjawab lah. Kadang-kadang kita orang kata bukan main lagi nak jadi apa tuan-tuan, ya tak, yang bawa orang pergi haji tu, ya tak, itu yang kita rasa tuan-tuan, dia rasa dah okey ke tak okey, wallahu a'lam. Tapi nak cerita macam tu lah, dia bawa orang pergi haji, ya tak, dia mengerjakan, ya tak, haji raib apa semua. Ayat ada tuan-tuan yang bukan saya nak kata, tapi kita ada akal, fikirkan, jangan kita tertipu dengan nafsu. Itu tuan-tuan, hari ini kita nak tekankan tuan-tuan, tak ada pada kita yang merosakkan kita kecuali nafsu tuan-tuan. Nah, itu saja. Cuma jagakan nafsu tadi dengan apa? Keimanan tadi, keimanannya yang sempurna. Iman yang sempurna duduk di atas berapa? Ada tulis tadi, iman tadi yang benar duduk di atas 3 perkara. Apa dia? 3 perkara dah. Iman yang benar ini yang duduk atas 3 perkara bermula daripada mana? Akal. Akal duduk di atas berapa perkara? 3 juga, alhamdulillah. Ingatnya itu dulu. Apa 3 tu? Mana kita tahu dah. Tak tanya, saya pun tak tahu. Baik, itu hakikat dia kadang-kadang tuan-tuan, ya tak? Ayat tersebut menjelaskan bahawa berjihad di jalan Allah adalah lebih utama dan mulia daripada darjatnya daripada menumpu diri untuk beribadah saja. Sebab dia kembali, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah dia gulungan yang akan mendapat kemenangan. Alhamdulillah, semoga kita bersungguh-sungguh pada jalannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, salah seorang sahabat pernah berjalan melalui suatu tempat yang ada mata air tawar yang mengalir tiada henti-hentinya. Tempat tersebut begitu menarik minatnya sehingga ia berkata, sangatlah elok apabila aku dapat duduk di tempat ini dan memisahkan diri dari orang ramai demi untuk beribadah kepada Allah. Dan demi orang kata sebenarnya dalam bahasa apa ni, dalam konteks Arab yang sebenarnya dia kata mendekatkan diri. Beribadah ni tuan-tuan, apa pengertian ibadah? Sembah ni maknanya taat dan patuh kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Cuma sahabat ini dia kata bila ada mata air yang tidak henti-henti, dia berasa tempat itu boleh didiami dan dengan keperluan air yang tidak akan putus-putus, maka dia berhajat untuk mendekatkan diri, beruzlah tuan-tuan, ya, ini konteks dia, beruzlah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, mengasingkan diri daripada masyarakat. Itu tuan-tuan. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, ya, dia luas. Ibadah ni tak kira apa, tapi bila dia kata untuk dia memisahkan diri, ya dia sebut tu, iaitu beruzlah, meminggirkan diri, bebas daripada masyarakat. Untuk apa dia uzlah tu? Untuk mendekatkan diri pada Allah, ya. Namun terlebih dahulu aku akan memohon izin daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala ia datang kepada baginda dan menceritakan keinginannya tersebut, baginda menjawab, jangan kamu lakukan itu, kerana sesungguhnya tempat salah seorang daripada kamu di jalan Allah adalah lebih utama daripada solat yang dikerjakan di rumah selama 70 tahun. Inginkah kamu mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat syurga? Maka berperanglah di jalan Allah. Sesiapa yang berperang di jalan Allah dengan menunggang kuda, maka wajib mendapat ganjaran syurga. Dan Nabi larang tuan-tuan, ya tak, untuk sekadar beruzlah, sebab hidup ini memang dituntut untuk kita mendekatkan diri pada Allah, tetapi kita juga dijadikan untuk hidup bermasyarakat. Ada tanggungjawab kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar.
Tu yang kata kena bersungguh-sungguh pada itu. Sebelum pada ni pun kita dah sebut jangan melampaui batasan-batasan di dalam mengerjakan perintah dia. Dia suruh kita dekatkan diri kita pada dia, tapi ada jalan yang disediakan pada kita. Kan? Pasal dia Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kan? Itu yang kita kena faham. Dia sentiasa tunjuk jalan pada kita. Kan? Itu sebab kita kena sentiasa kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Kan? Pasal Quran itu sudah kita benarkan ianya wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang ianya adalah panduan bagi orang-orang yang beriman. Tapi tak buat juga dah. Pasal apa tak buat, Ustaz? Pasal nafsu. Yang tak buat tu pasal nafsu. Nak kata dia kata tak betul, dia membenarkannya. Habis kenapa tak ikut? Nafsu kan? Itu jadi masalah. Baca tidak sempurna padanya, nafsu juga. Pasal nafsu ini dia buat tapi tak sempurna pada ilmu. Kebenaran ini dia buat menyempurnakan ilmu. Tu yang beza dia sikit je, tapi itulah yang sedang berlaku. Pasal apa solat tak diterima? Neraka wil, nafsu. Pasal apa puasa tak diterima? Nafsu. Pasal apa baca Quran ditolak? Nafsu. Itu saja tuan-tuan, tak ada lebih pada itu. Syaitan lah, tapi syaitan tu dia datangi nafsu manusia. Tu sebab nafsu itu menjadi ujian yang Allah datangkan, tapi dia tunjuk jalan untuk menundukkan nafsu. Kita tak ambil pengajaran. Jadi akhirnya kita mengikuti nafsu. Wa na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah pelihara kita dengan sebenar-benar pemeliharaan, insya-Allah. Tapi bulan Ramadan ni cukup penting. Kadang-kadang tuan-tuan, saya suka balik Ramadan tuan-tuan. 11 bulan di luar Ramadan kita menghidupkan suatu kehidupan dengan penuh kebiasaan, kita dah terbiasa tuan-tuan hidup. 11 bulan ni kita melalui kehidupan tu seperti mana terbentuk satu kelaziman dah. Tiap-tiap hari kadang-kadang kita ulang. Tapi mari masuk je Ramadan kita ubah. Betul tak? Ada perubahan pada kelaziman. Subuh tuan-tuan bangun sahur, ramai-ramai datang solat subuh berjemaah di masjid. Betul tak? Satu kelaziman yang dulu tak ada macam itu. Waktu zuhur tuan-tuan, luar daripada Ramadan bertembung makan, solat. Selalu manusia pilih mana? Dia pilih makan dulu. Mari Ramadan tuan-tuan tak bertembung, tak ada makan, tak ada minum. Waktu petang pun tak ada minum. Adanya waktu solat. Bagaimana keadaan kita? Terus kita mengerjakan solat. Kelapangan yang ada kita buat berjamaah. Kesempatan berdekatan kita buat di masjid. Berubah tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, 11 bulan kelaziman dengan 1 bulan perubahan, mana dia kehidupan yang lebih benar dan lebih mulia? 1 bulan ini ke atau 11 bulan? Sebulan. Dalam sebulan di atas kemuliaan, di atas kebenaran, tidakkah kita bercita-cita untuk mengambil sebulan ini dan mengubah 11 bulan itu diganti dengan 1 bulan ini? Itu sepatutnya. Tapi tak, kita keluar Ramadan, kita kembali balik pada kelaziman-kelaziman yang semuanya lebih dilihat mengikut nafsu. Ini masalah dia. Tapi kita tak fikir, kenapa saya waktu Ramadan ini boleh? Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan padanya. Saya nak jadikan ini kelaziman yang baru, mengganti kelaziman nafsu, tuan-tuan. Itu hakikat dia. Tapi tak jadi, tuan-tuan. Sebab tadilah akal. Orang tua-tua dulu kata fikir. Orang tua-tua dulu kata faham. Orang tua-tua dulu kata ingat. Nampak tak? Daripada mana semua tu? Kalau bukan daripada akal. Cuma dia tak kata lah tuan-tuan, dia bagi kuliah, dia cuma kata gitu. Nak buat tu, kamu fikir dulu. Lepas tu, kamu nak buat benda tu dah betul, kamu faham ke? Lepas tu dia kata, apa pun kamu nak buat, ingat dulu. Tapi kita ambil gitu saja, tanpa kita melihat pada konteks yang sempurna, yang dapat memelihara. Baik, atas dasar pengertian inilah, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan dan kelebihan darjat ilmu pengetahuan daripada ibadah. Tuan-tuan, dia bermula. Tuan-tuan, segala sesuatu bermula dengan ilmu. Tetapi ilmu yang tidak disempurnakan pada amal, itu ilmu yang sia-sia. Amal yang tidak kembali kepada iman yang benar, itu juga sia-sia. Sebab iman yang benar duduk di atas apa tadi?
Duduk di atas apa tadi? Berapa perkara? 3. Tuan-tuan, iman duduk atas. Cuba dia kata, man qama ramadana, man soma ramadana. Ni tiap-tiap malam nak cari Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Apa dia kata? Imanan wahtisaban. Dengan imanan wahtisaban, Nabi beritahu kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan segala kesalahan silap dosa dia yang sebelum daripadanya. Mana Allah terima tak ibadah tu? Terima kan? Siapa yang bangunkan Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, diampunkan dosa dia yang lampau, mana diterima. Tapi syarat terima apa? Imanan wahtisaban. Itu 2. Syarat dia mesti dengan keimanan dan juga dengan pengharapan. Sekarang ni apa tu keimanan? Itu yang lebih penting untuk kita fahami. Kalau tidak, tak dapat keampunan. Yang Nabi kata, yang kita sebut tadi, keluar daripada Ramadan tak diampunkan dosanya, itu orang yang paling celaka. Dan disebut hadis lain, kalau Ramadan kamu tak dapat, Ramadan yang cukup mudah mendapat keampunan dengan segala kebenaran, tak dapat, luar daripadanya lagi tuan-tuan, nafsu yang berkuasa. Ini yang perlu kita lihat. Jadi kerana manfaat ibadah hanya kembali kepada orang yang menunaikannya, sedangkan manfaat ilmu dapat dikecapi oleh orang ramai. Tuan-tuan, dia gini lah tuan-tuan, ilmu hari ni tuan-tuan, ilmu datang pada kita bukan untuk manfaat kita, tetapi ilmu yang datang hari ini yang mengajar kita untuk melakukan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat kepada umum lebih besar. Mana hari ini ilmu yang kita dapati menjadikan kita orang yang lebih faham dan lebih yakin, sehingga apa kita buat? Lepas pada ini kita melakukan amalan-amalan yang mendatangkan manfaat pada orang ramai. Itu tuan-tuan. Jadi bukan kata ilmu itu datang pada kita ni tuan-tuan, atau amalan-amalan yang kita buat lepas ni tidak mendatangkan manfaat. Cuma sejauh mana dia mendatangkan manfaat kepada orang lain. Itu yang perlu kita lihat. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan ibadah, dan yang paling baik ajaran agama kamu adalah sikap warak. Waraknya apa tuan-tuan? Orang kata merendah diri tuan-tuan, kerana yakin dan percaya dia hamba Allah Ta'ala yang tak ada apa-apa. Kaya macam mana pun, tinggi ilmu macam mana pun, dia tetap hidup di dalam diri dia, jiwa. Bukan buat-buat, tapi dia memang berasa, walaupun kekayaannya cukup hebat, walaupun kedudukannya cukup hebat, walaupun dia ilmunya cukup tinggi, tetapi di sisi Allah Ta'ala dia berasa dia tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah semuanya milik Allah Ta'ala. Itu warak tuan-tuan. Ya? Jadi dia tidaklah dia ada ujubnya, riaknya, tak ada. Sebab semuanya bukan hak dia, hak Allah Ta'ala. Kerana itu bila dia ada, dia belanjakan untuk orang awam, sebab dia kata ini amanah yang perlu dibelanjakan untuk diberi manfaat pada orang awam. Sebab kita hari ini tuan-tuan, Allah jadikan yang kaya, Allah jadikan yang miskin. Allah reda pada orang kaya yang membelanjakan kekayaannya untuk menampung keperluan orang miskin. Allah murka kalau orang miskin ini dia menyesali kehidupan dia. Nampak tak? Jadi Allah suka, Allah reda orang miskin yang sabar di atas ujian yang Allah timpakan. Ini kekuatan tuan-tuan. Tapi sebut boleh tuan-tuan, yang bagi semua ni tuan-tuan, siapa? Allah. Tetapi yang mencari siapa? Kita. Itu yang penting. Kita kena cari. Kita nak perasaan di mana kita reda dan kita sanggup berkorban segala sesuatu untuk kepentingan orang awam. Tapi ia satu perasaan dan juga suatu sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita. Cuma kita mencari tuan-tuan. Dalam keadaan mencari tadi, dia perlukan akal untuk menghidupkan kebenaran pada keimanan. Ya, itu hakikat dia tuan-tuan. Sahal Ibn Hanif radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kamu menyusahkan
atau memberat-beratkan ke atas dirimu kerana sebab kehancuran dan juga kebinasaan umat sebelum kamu adalah kerana mereka memberat-beratkan diri mereka sendiri, dan kamu akan dapat menjumpai sisa-sisa mereka di gereja-gereja dan juga di biara-biara ni. Ini hakikat dia. Disebut juga dalam satu hadis yang lain, dia kata ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Tuan-tuan, pasal Islam ni yang kita selalu sebut, jalan dia cukup mudah. Tuan-tuan, ad-dinu yusrun, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya hidup kita ni cukup mudah. Din tu apa? Din itu kehidupan. Islam tu apa? Tuan-tuan, Islam tu sistem. Din itu kehidupan, Islam itu sistem. Jadi kita menjadi orang Islam, kita menghidupkan satu kehidupan yang berteraskan sistem. Sistem tu namanya Islam. Tuan-tuan, jadi Islam ni dipenuhi dengan peraturan yang mana kita wajib menaungi kehidupan kita di bawah sistem itu. Tapi tak sesuai. Pasal apa? Nafsu. Tak ada benda lain. Nafsu tu siapa yang punya? Kita. Penting tak tundukkan nafsu? Penting. Bagaimana kita tundukkan nafsu? Dengan apa kita tundukkan nafsu? Dengan iman. Bagaimana kita membina kekuatan iman? Akal. Balik ulang hari ni nak tekan itu supaya kita balik nanti. Kita mulia dengan sebab akal. Kita berjaya dengan sebab iman. Puncanya nafsu kita tundukkan. Ya? Allahu Rabbi ada, ya. Atas dasar peringatan inilah apa dia ni tuan-tuan, yang kata berjihad pada jalan Allah itu lebih utama. Banyak hadis-hadis yang beri penjelasan keutamaan ilmu, dan sabdanya lagi, keutamaan seorang alim ke atas seorang ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan bulan purnama ke atas semua sinaran dan bintang yang ada di langit. Ilmu tuan-tuan, sebab semuanya berteraskan ilmu tu, sebab penting sangat ilmu tuan-tuan. Tapi ilmu yang dikatakan fardu ain tuan-tuan, iaitu wajib atas kita mengetahuinya, mengenali Allah, wajib tuan-tuan. Barulah kita kenal diri kita, baru kita tahu di sana Allah muliakan kita dengan memberikan kita akal. Tapi bagaimana untuk menghidupkannya? Maka kena kenal Allah, apa yang perlu kita lakukan. Itu hakikat dia. Allah juga datangkan pada kita hati, bermula daripada akal yang menghidupkan hati. Dan hati itulah yang memelihara amalan dan juga perbuatan dan seterusnya. Ini fardu ain yang wajib kita ketahui. Sabdanya lagi yang bermaksud keutamaan seorang alim ke atas ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan aku ke atas kamu. Itu dia tuan-tuan. Sebab Nabi buat apa pun di atas ilmu. Ilmu Allah Ta'ala, yang bila sebut ilmu Allah Ta'ala disudahi dengan amalan. Ya, saya cukup penting, sebab kadang-kadang kita pun tertipu di atasnya, kita rasa ilmu dah cukup. Nabi menghidupkan Islam, liyuzhirahu, ya, Nabi menghidupkan dinul haq, dinul Islam, kehidupan yang bersistemkan, sistem yang datang daripada Allah Ta'ala. Nabi hidupkan. Cuma hidupnya sistem tadi dengan apa? Dengan ilmu. Tu yang kata hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama ke orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? La yastawun. Tapi itu berilmu. Tapi disebut dalam ayat lain, dia kata apa tuan-tuan tentang orang yang beriman dengan orang yang kafir? Ya tak? Sama tak? Tak sama. Ya tak? Yang dia kata wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tujuan dia. Ini orang yang beramal. Tuan-tuan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Samakah orang yang menghidupkan amalan dengan orang yang fasik yang tidak menghidupkan kebenaran? La yastawun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Tapi asalnya tanya dulu ilmu. Kena ilmu dulu. Tapi lepas pada ilmu, samakah orang yang menghidupkan kebenaran atas ilmu dengan orang yang fasik, orang yang tidak menghidupkannya? Nampak tak?
Jadi ini Islam, tuan-tuan. Dia ada permulaan, dia perjalanan sehingga kepada penamatnya. Dia ada kesudahan. Baru selesai, tuan-tuan. Ya tak? Sebab tadi kita kata, bukan kerana solat masuk syurga, bukan kerana banyak puasa masuk syurga. Jadi timbul soalan, kena banyak solat tak? Sahabat kita kata kena banyak. Untuk apa? Sedangkan Nabi kata kalau banyak solat tak akan masuk syurga. Kan? Yang masuk syurga salamatan fis sudur, hati yang terpelihara. Hati yang terpelihara sentiasa ingat Allah. Hati yang ingat Allah disebut di dalam hadis tu, tuan-tuan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu kita dah mengaji. Ini ilmu-ilmu yang bukan sekadar kita nak dengari, tapi ilmu-ilmu yang kita nak masukkan dalam diri kita, yang jadi pegangan untuk kita beramal dengannya. Ni, tuan-tuan. Jadi hati yang terpelihara ialah hati yang sentiasa ingat Allah. Untuk ingat Allah, hati itu kena hidup dengan Allah. Selalu saya ulang, tuan-tuan. Kalau kita nak ingat sesuatu, benda tu mesti hidup dalam dulu. Bila duduk dalam, baru dia sentiasa ingat. Nak? Baik, sekarang untuk hidupkan Allah di hati, supaya sentiasa ingat Allah. Kerana itulah dia hati yang sejahtera, hati yang terpelihara. Bagaimana cara dia? Solat. Tu dah. Jadi sekarang ni kena banyak solat tak? Kena banyaklah. Untuk apa? Untuk jaga dan pelihara hati. Bukan sekadar solat yang kita tengok hari ni nafsu, kira solat nak masuk syurga. Dah, solat itu tujuan dia ialah untuk memelihara hati. Itu kasih sayang Allah atas hamba dia. Nah, aku tunjuk jalan untuk pelihara hati-hati kamu, supaya dengan hati yang terpelihara, hati yang ingat Allah, akan taat pada Allah, barulah disebut inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Maka bila timbul pertembungan, wajib tak banyak solat? Wajib. Tetapi untuk apa? Untuk memelihara hati. Bukan sekadar macam ni, amin, ya Allah beri syurga, keluar. Tak. Tidak masuk syurga hanya kerana dengan banyak solat. Tapi masuk syurga dengan hati yang terpelihara. Hati yang terpelihara ini, dia memerlukan solat yang terpelihara. Itu, tuan-tuan. Jiwa yang pemurah, tuan-tuan. Jiwa yang pemurah. Tadi saya dah sebut, tuan-tuan. Malaikat duduk kan. Tapi Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut juga, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah ni, tuan-tuan, malaikat dah tentu doa yang kata Nabi sebut, dua malaikat yang sentiasa datang untuk mendoakan satu kebaikan, satu keburukan. Tapi Nabi juga kata orang yang sifat dia sifat pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Bukan payah kata sahabat kita kata nak beruzah kerana nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Banyak jalan lain, tuan-tuan. Salah satunya ni, kalau kamu seorang yang pemurah, qaribun minallah, qaribun minanas, dekat dengan manusia. Mana manusia menyukai dia, menyintai dia, menyayangi dia. Sebab dia pemurah, dia menolong orang, manfaat kepada orang ramai. Kemudian qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, dekat dengan syurga. Kan itu yang menjadi impian dan cita-cita kita, jauh daripada neraka. Tapi kalau bakhil, terbaliklah. Al-bakhilul ba'idu minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kedekut ni, tuan-tuan, kena sedar, dia jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dekat dengan neraka. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab menunjukkan bakhil ni kenapa? Kena nafsu. Bakhil ni hidup daripada nafsu yang takut kekurangan harta benda. Tu nafsu. Takut dia. Sedangkan harta dia terlalu banyak. Tapi takut tadi. Nafsu, tuan-tuan. Ya tak? Ini benda dia. Benda yang ada, yang mudah dalam agama kita. Ya. Cuma tadi, tuan-tuan, dia perlu faham. Ya. Baik. Jadi keutamaannya ilmu pengetahuan akan semakin bertambah banyak apabila ianya diajarkan kepada orang ramai, seperti dijelaskan oleh sambungan hadis tersebut di atas, yang bermaksud sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan juga bumi, hatta gulungan semut yang berada di dalam lubangnya dan ikan paus yang berada di lautan, turut membacakan selawat, iaitu doa kepada sesiapa yang mengajarkan manusia akan kebaikan, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, hari ini tuan-tuan akan dapat ada suatu orang kata penegasan
di atas duduknya kemuliaan di atas akal dan juga kekuatan di atas iman. InsyaAllah kita akan sebut, cuma kita nak habis sikit lagi. Dalam hadis sahih baginda Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah sesiapa yang mempelajari Al-Quran, yu'allimul Quran wa'allimuhu, dia kata, dan mengajar kepada orang. Tapi bukan ajar baca Quran semata-mata, ajar isi kandungan Al-Quran bersekali dengan petunjuk yang ada padanya, supaya kita sama-sama menghidupkan petunjuk itu, ya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi atas dasar itu kita berhenti dekat tu, cuma nak tegaskan tadi dua benda tadi yang cukup penting, ya tak? Akal ni tuan-tuan, ya tak? Bermula akal itu atas tiga perkara. Dia apa dia tuan-tuan? Tafakur, tadabbur, tazakkur. Itu tiga tuan-tuan, ya tak? Al-Quran sebut bermula tafakur, dia berfikir. Apa yang dia fikir? Kebenaran, untuk dia tolak kesesatan. Tu akal, fikir tu betul ke tak betul. Betul, maka dia pegang. Tak betul, dia tolak. Nah, jadi setiap perkara tuan-tuan, dia perlu duduk di atas benda tu. Ni kita duduk dengar ni pun tuan-tuan, akal dia mula menapis benda ni, ya tak? Mana yang benar untuk dia pegang, mana yang tak betul untuk dia tolak. Itu bermula. Tetapi dia perlu di atas kebenaran. Maka kan itu akal dia mencari keterangan, akal dia mencari bukti. Dan Al-Quran itu disebut bayyinatin minal huda, bukan sekadar hudan linnas, tapi bayyinatin minal huda. Bayyinatin minal huda ni keterangan, petunjuk, bukti tentang petunjuk tadi, supaya kita yakin benda ini memang benar, kita yakin tiada keraguan. Itu penting, tiada keraguan pada keyakinan kita di atas perkara yang benar tadi. Itu benda yang pertama. Maka baru dia turun kepada apa dia? Tadabbur. Nak kena faham. Nak faham tu kena kenal. Bermula tentu kena kenal Allah, kena kenal Nabi, kena kenal Quran, kena kenal para malaikat dan seterusnya. Ya tak? Itu rukun iman. Tetapi kena kenal juga atau kena faham juga tentang kehidupan. Dan itu yang kena mengaji tentang kehidupan, jalan menuju kepada kebaikan dan keredaan, dan jalannya menunjukkan kepada kemurkaan. Itu yang dikata furqan. Dan yang kata bayyinatin minal huda, betul, wal furqan. Furqan inilah dia kekuatan dari Al-Quran untuk membawa kita kepada memisahkan yang benar dan juga yang salah. Mana kan? Barulah yang ketiga, setelah kita meyakini kebenaran, setelah kita memahami kebenaran, maka yang ketiga yang menyempurnakannya, kita kena sentiasa tazakkur, ingat kebenaran. Ingat ini yang penting tuan-tuan. Sebab mengaku Allah tu Tuhan yang Esa, belaka dah. Faham, mengaji lama dah. Tapi ingat ini yang jadi masalah. Bila tak ingat saja benda ini atas diri kita, tak kira siapa saja, walaupun dia berilmu, bila tak ingat saja, nafsu akan masuk dan akhirnya dia akan bertindak atas nafsu. Kan itu ramai hari ni, walaupun namanya ustaz berkelahi tuan-tuan. Pasal apa? Nafsu. Sebab ustaz yang duduk di atas kebenaran, namanya Islam, satu sistem yang Allah datangkan, tujuan dia ialah untuk menyatukan, bukan untuk memecah belahkan. Tu kena faham. Pasal apa pecah belah? Dia tak betul tuan-tuan. Tak betul sekalipun tuan-tuan, kalau ikut nafsu dia tak akan jadi. Kalau ikut kebenaran, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Kan? Dia kata tuan-tuan, dia kata wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah dia yang menyatu. Tetapi siapa yang cari penyatuan? Kita lah manusia, kita cari. Tapi kalau kita nak cari, kita kena cari melalui jalan dia. Betul tak? Betul dia kata, kalau kamu manusia membelanjakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, la anfaqta ma fil ardi jami'an, untuk kamu menyatukan hati-hati manusia. Bukan main lagi tuan-tuan, nak cari jalan ni, nak cari jalan satu. Yang menyatukan Allah, bukan kita. Jadi kalau kamu niat untuk menyatukan manusia dengan perkara-perkara yang bersalahan dengan agama, ma'alafta baina qulubihim, sedikit pun kamu tidak boleh menyatukan hati-hati manusia. Walakin Allah alafa bainahum, dia Allah Ta'ala yang menyatukan. Ini benda dia tuan-tuan. Jadi dah dapat dah tiga tadi.
Sudah tuan-tuan. Ya dah. Bermula padanya kebenaran yang tiada disangsikan, iaitu kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Ya, itu suatu kebenaran. Fikir dia sehingga dia dapat keterangan dan bukti, sehingga dia yakin tiada keraguan. Kemudian dia akan memahami, tuan-tuan, bagaimana keadaan dia, Allah Ta'ala, sifat-sifat dia. Itu yang kata kita faham Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ketuhanan, maka kita tahu kita wajib hidup dengan sifat-sifat kehambaan. Nampak tak? Baru kita tahu dia Tuhan, kami hamba. Dia sifat Tuhan yang benar, kita kena hidup sifat hamba untuk membenarkan akan segala perintah dia. Nampak tak? Itu faham. Solat faham, puasa faham, Ramadan faham, sedekah, baca, semua faham belaka, insya-Allah. Setelah dia faham, baru didatangkan peringatan. Peringatan ni tuan-tuan, dia berpindah ke hati. Akal tu dia fikir, mana aku nak hidupkan dia, tu akal. Maka dia jumpa kata hadis Nabi, ala ya qaum, innamal a'malu binniyat. Maka akal yang dia melihat padanya, kaedah dia ialah dia duk ulang, dan benda yang ulang itu akhirnya akan hidup. Maka dia sentiasa mengingatkan. Itu akal. Tapi bila kita sebut kebenaran tadi, maka dia berpindah kepada keimanan. Iman ini ialah kepercayaan. Iman ini ialah keyakinan. Jadi akal yang mendatangkan kebenaran dengan tiada sanksi dan keraguan, maka dia menjadi satu keimanan. Kan? Itu yang kalau kita ngaji iman yang jazam, bermula padanya pasti. Pasti itu dengan bukti. Nampak tak? Maka akal sudah mendatangkan sesuatu yang pasti. Maka jadi satu keimanan yang pasti, bermula untuk memenuhi jazam. Kemudian baru tetap. Tetap itu yang datang daripada tazakur, sentiasa mengingati. Dan bila dia sentiasa ingat, maka iman dia itu akan sentiasa duduk di atas kebenaran, dihidupkan. Baik, atas iman ini dia ada 3, tuan-tuan. Baik, bermula iman ini, tuan-tuan, apa dia? Percaya ni, tuan. Baca dia kata man shoma ramadanan imanan. Nah, tuan-tuan, siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, apa dia iman-iman tu? Percaya. Apa percaya tu? Kamu puasa, kamu percaya apa? Tuan-tuan, ni benda yang kita tak pernah tanya. Kamu bangun malam tu, kamu percaya apa? Percaya Allah Ta'ala tu Tuhan. Sekadar itu, tak sempurna. Tuan-tuan, nampak tak? Tu yang kata kami solat tu dengan keimanan. Percaya kami meliputi 3 benda yang dihidupkan oleh akal. Kan? Jadi bermula percaya kita kebenaran. Kami buat ini dengan keimanan kerana Allah yang perintah. Allah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan dia. Maka apa saja perintah dia, kami dengar, kami taat. Itu bermula keimanan. Kan? Jadi kita, sesiapa yang dia berpuasa di atas keimanan, puasa dia apa? Kerana Allah. Kan? Itu yang kata soalan yang perlu kita sentiasa tanya ialah kita buat semua ni untuk siapa? Untuk Allah. Kan? Sebab dia Tuhan kita. Kita puasa ke, kita bersedekah ke, kita solat ke, kita buat apa pun, semuanya bermula kerana Allah. Kita suami isteri, kenapa? Allah. Kita keluar mencari rezeki, kerana siapa? Allah. Kita bermasyarakat, kerana siapa? Allah. Semua mesti bertitik tolak Allah dulu. Kan? Itu soalan yang pertama pada iman, sebab dia duduk atas 3. Maka setelah kita kata kita buat kerana Allah, untuk Allah, dan sesuai dengan ayat dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahu ad-din. Tidak diperintah kecuali ibadah, sembah, taat, patuh kepada Allah. Cara dia mukhlisin, ikhlas. Itu pun perlu penilaian. Lahu, bagi Allah. Apa dia? Ad-din, semua kehidupan kamu. Jadi apa juga kita buat mesti lahu, lillahi ta'ala. Jadi soalan yang pertama ialah kamu buat untuk siapa? Allah. Tapi soalan yang kedua, kamu buat untuk apa? Maka kan itu kita balik kepada akal yang mendatangkan kepahaman.
Allah Ta'ala ni dia buat kita, dia bukan buat kita saja-saja, betul tak? Betul? Dia buat kita untuk sembah dia, tapi atas sebab itulah dia datangkan banyak benda pada kita untuk menjadi kekuatan. Jadi Allah Ta'ala tak buat sesuatu tu saja-saja, kecuali untuk manfaat. Begitu juga perintah dia. Solat ada manfaat tak? Puasa ada manfaat tak? Baca Quran ada, semuanya ada manfaat. Maka kalau kita buat untuk Allah, kita buat untuk apa? Untuk manfaat lah, untuk manfaat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kan? Puasa manfaat dia menundukkan nafsu. Tu yang kata illal saum wa innahu, apa ni dia kata, fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lain-lain amalan Nabi Adam ni, umat Nabi Adam ni, ya ada anak keturunan Nabi Adam ni, semuanya diganjarkan antara 10 sehingga 700. Kalau Allah Ta'ala illal saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku. Masya Allah tuan-tuan. Wa ana ajribi, aku yang akan ganjarkan. Yang kata tadi 10 sampai 700 tak, puasa tak. Pasal apa? Sebab hebatnya puasa ini, dikata yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka tinggalkan syahwat, mereka tinggalkan makan minum kerana aku. Tapi kerana Allah, apa manfaat dia? Kan? Tu dia menundukkan nafsu. Kan? Jadi kita buat apa pun kerana Allah, tapi kita buat untuk dapat manfaat. Isteri ada tak manfaat? Ada tak manfaat isteri? Ada kan? Jadi kita bersuami isteri untuk siapa? Allah. Untuk apa? Manfaat. Suami ada manfaat pada isteri, isteri ada manfaat pada suami. Jadi mereka menghidupkan kehidupan suami isteri, semuanya kerana Allah, tapi semuanya untuk dapat manfaatnya Allah janjikan. Baik, soalan yang menjadi penutup, bagaimana cara dia? Yang ini selalu kita gagal. Kalau kita nak manfaat daripada Allah Ta'ala, sekarang soalannya, kita nak ikut cara Allah ke atau cara kita? Itu saja je tuan-tuan. Pasal hari ni banyaknya kita buat semuanya mengaku kerana Allah, tapi malangnya kita buat cara kita. Cara kita ini yang diselubungi oleh nafsu. Kan? Itu sebab kata, kalau kita buat, kita sambut Ramadan ni kerana siapa? Untuk apa? Manfaat. Bagaimana cara dia? Ikut jalan Allah. Betul? Tapi kalau kita datang awal, tengah dan ujung kita dah kurang, cara Allah ke cara kita? Awal-awal kita bukan main lagi hidupkan solat tarawih, tengah dan ujung kita dah mula tinggal. Cara kita ke cara Allah? Masya Allah, cara kita. Tapi cara kita nafsu. Nafsu membawa kita kepada rosak, tuan-tuan. Itu saja. Maka kalau kita nak mendapat yang Allah janjikan, kena ikut cara Allah. Kerana itu, bila kita ikut cara Allah, suka kita buat, tak suka kita buat, tapi akal mengingatkan kita. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau saya ikut cara kita, tengah sibuk nak buat kuih raya, ujung sibuk nak buat baju raya, ini semua membawa kepada tidak dapat keampunan pada bulan Ramadan. Alangkah ruginya saya. Akal kata, jangan jadi begitu. Malas macam mana pun, datang juga, buat juga. Itu kekuatan akal. Kan? Tapi malangnya akal sudah menjadi kebiasaan ditundukkan oleh nafsu. Nampak tuan-tuan? Jadi 3 benda ya. Bermula daripada akal, iaitu berfikir, iaitu memahami, iaitu mengingati, turun kepada keimanan, iman yang buat kerana Allah, buat untuk manfaat Allah, dan buat ikut cara Allah. Maka inilah yang akan menundukkan nafsu. Selain daripada itu, kita akan ikut nafsu. Tak ada cara lain lagi, tuan-tuan. Nampak tak? Itulah dia yang penting, yang saya harap sudah disampaikan pada hari ini.
maka marilah kita sama-sama mengambil daripadanya apa yang benar untuk dijadi pegangan dan juga kehidupan kita, insya-Allah tuan-tuan. Dan saya harap tuan-tuan dapat sampaikan kepada kawan-kawan kita yang tak sempat untuk mendengar akan perkara yang saya kira cukup penting tuan-tuan. Kalau tidak, kita rasa kita dah buat perintah Allah Ta'ala, pasal kita tak tahu bahawa nafsu ini tuan-tuan, walaupun kita buat ikut perintah Allah, tapi bila tak sempurnakan pada ilmu dia, kita tak dapat apa-apa. Selama ni kita duk kata fawailul lil musallin, celaka orang yang solat, kita pun tengangguk-ngangguk. Ni ada kita kata tak ujuk, rupanya pasal ikut nafsu tuan-tuan. Ni ada nafsu ni, dia ada sekadar dah buat, Allah suruh buat, kami dah solat, orang lain tak solat, kami kira boleh masuk syurga tuan-tuan. Ni ada, ini jadi masalah. Jadi insya-Allah semoga ada manfaat tuan-tuan. Dan yang penting tuan-tuan, mari kita yang ada dulu, kita berazam untuk mengubah 11 bulan dengan kebiasaan yang terbiasa, kita ubah. Mari kita ubah, kita gantikan dengan kebiasaan yang terbentuk dalam bulan Ramadan. Apa kebiasaannya? Hati kita sudah dekat dengan masjid. Ada, itu kebiasaan dia kan. Jadi 11 bulan yang akan datang, di mana tempat kita, tempat yang paling mulia, masjid lah. Tapi kalau tidak tuan-tuan, keluar-keluar kita jadikan kebiasaan, masjid pun tak berapa nak singgah tuan-tuan. Itu jadi masalah. Ya, itu. Kedua, solat secara berjamaah tuan-tuan. Ya, ada. Ketiga, sentiasa membuka Al-Quran untuk jadi panduan. Keempat, berterusan kita jadi seorang yang pemurah untuk mendapat kemuliaan yang dijanjikan, dan seterusnya. Banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang kita buat di dalam bulan Ramadan, kalau ikutkan daripada mula sampai sudah. Orang yang buat paruh jalan tu dia takkan dapat rasa. Orang yang dia mula sampai sudah 30 hari dia berpuasa tuan-tuan, bila dia puasa dia dapat rasa manfaat. Bila dia dapat manfaat tadi, benda itu akan tukar menjadi nikmat. Kita duk sebut nikmat. Selagi tak dapat manfaat, dia tak jadi nikmat, dia akan jadi bala. Tuan-tuan, itu penting kita mencari manfaat, kerana manfaat itu yang akan bertukar menjadikan ianya satu nikmat. Jadi kalau kita menghayati Ramadan dengan penuh kebenaran tuan-tuan, dengan akal yang menghidupkan 3 perkara sehingga hidup keimanan di atas 3 perkara, dan barulah wahtisaban, dengan pengharapan yang tidak berputus asa dengannya, maka ujungnya dia dapat rasa manfaat, dapat rasa bagaimana dia sudah dekat dengan Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala. Bersedih dia pada bulan akhir Ramadan, menitis air mata, tetapi bergembira dia kerana mendapat kemenangan Aidul Fitri, kembali kepada fitrah, menjadi hamba yang bersifat dengan sifat hamba, takut dan harap hanya pada Allah, dan cinta kehidupan ini berpaksi kepada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah, insya-Allah. Cuma ingatlah tuan-tuan, masuk 2 Syawal, Nabi ada pesan puasa 6, itu yang kami nak hidupkan. Kalau 30 hari kami boleh puasa elok-elok, kenapa 6 hari kami tak boleh puasa? Pasal budaya, pasal nafsu. Orang datang, kita mengada-ngadakan sesuatu yang dia tidak menguntungkan kita. Tapi kalau kita puasa 6, untung tak? Kenapa kita tidak mahu yang menguntungkan? Kenapa kita nak menghidupkan sesuatu yang tidak menguntungkan? Saya tak kata rugi, tapi tak menguntungkan. Dan lepas daripada itu tuan-tuan, bagi memelihara supaya nafsu itu terus terkawal, ada tak sana puasa sunat Isnin, Khamis dan seumpamanya? Bukan suruh puasa, tapi bila beringat, buatlah. Tapi puasa 6 ni tuan-tuan, dia seperti kita menyempurnakan puasa sepanjang tahun. Allah akan bagi kita kekuatan nafsu yang terkawal selama sepanjang setahun, kerana kita menghidupkan puasa 6 dengan niat tuan-tuan, dengan ilmu yang menyempurnakan akan kebenaran, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Seperti biasa, bila mari kat soalan, ya ada macam semua faham belaka, mana ada tuan-tuan, ya ada. Itu jadi masalah kita tuan-tuan. Tapi insya-Allah saya doakan supaya semua tuan-tuan dapat memahami benda ni. Saya cuba sampaikan dengan cara yang paling mudah, tapi saya tahu apa mudahnya ustaz, belit sana belit sini tak tuan-tuan. Tapi saya nak buat macam mana, saya mana tahu. Saya belit-belit, saya tanya ada soalan, tak ada soalan. Jadi saya ingat jadi mudah, dan semoga Allah permudahkan atas kita untuk menghidupkan kebenaran dan juga kekuatan keimanan kita di dalam bulan Ramadan ini, sehingga ianya menjadi kekuatan untuk kita keluar dengan suatu kekuatan
sifat hamba yang terpelihara. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allah ya Tuhan kami, berterusan kami hamba-hamba-Mu memohon kepada kebesaran dan kekuasaan-Mu, berilah kami benar-benar faham tentang kehidupan yang sementara ini. Wa alimna ta'wil. Berilah kami kepandaian dan kebijaksanaan untuk mengambil kebenaran dan kemuliaan menjadi amalan-amalan kami. Wahdina ila siratal mustaqim. Engkau Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Engkau pimpinlah kami pada jalan-jalan kebenaran dan kemuliaan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kami pohon pertolongan daripada sisi-Mu. Dan kami berjanji dengan pertolongan itu kami akan menghidupkan segala kebenaran dan kemuliaan yang Engkau sukai dan Engkau redai. Dan dengan pertolongan itu juga kami berjanji untuk meninggalkan kesesatan dan kebatilan, apa yang Engkau benci, apa yang Engkau murkai. Dan dengan pertolongan itu ya Allah, kami berjanji untuk berazam menghidupkan kebiasaan di dalam bulan Ramadan ini menjadi kebiasaan mengganti satu kebiasaan yang tidak menguntungkan kami. Kebiasaan ini kami tundukkan kepada kebenaran dan juga kepada keimanan, meninggalkan kebiasaan yang tunduk hanya pada nafsu yang merosakkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mustajabkanlah doa-doa kami, perkenankanlah permintaan-permintaan kami, dan akhirnya Engkau himpunkanlah kami dalam himpunan hamba-hamba-Mu yang layak untuk menerima janji-janji-Mu. Dunia kami diberi kemuliaan dan kejayaan, akhirat kami diganjarkan dengan kebahagiaan, menjadi ahli syurga yang berkekalan. Wassalam.